yang menandakan tidak sampai 2 bulan saja lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Alangkah cepat masa berlalu, namun apa yang ada di hadapan kita adalah satu peluang, satu kesempatan untuk kita sama-sama mengambilnya, manfaatkannya. Maka bagaimana sepatutnya seorang penuntut ilmu berhadapan, berinteraksi dengan bulan Rajab ini? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita melihat kembali kepada sejarah latar belakang di sebalik bulan Rajab itu sendiri, iaitu sebelum kebangkitan. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah yang cukup hebat, dia menyebut seawal tahun ke-5 Masihi lagi, bulan-bulan Arab ini telah ditentukan. Jadi lebih kurang dalam 5 tahun saja lepas Masihi, bulan Arab telah pun muncul, kalendernya telah pun muncul, walaupun hanya bulan. Dia agak awal, walaupun lewat sikit daripada kalender Masihi. Pada zaman Kilab bin Murrah, datuk nenek moyang baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah menentukan bulan-bulan yang 12, salah satunya Rajab. Dan kemudian mereka telah menamakan, menggelar bulan ini sebagai bulan haram, sempena dengan haram berperang sepanjang bulan Rajab, kerana mereka menunaikan ibadat umrah untuk mengelak daripada yang mengganggu jemaah-jemaah umrah, ditangguhkan peperangan ataupun dibatalkan, dibawa ke bulan yang lain, tidak pada bulan Rajab ni, bagi memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya, untuk ditunaikan ibadat umrah. Bila Islam datang, dibangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda meneruskan penamaan bulan haram, keagungannya, namun baginda tidak meneruskan ibadat khusus di dalamnya, iaitu ibadat umrah. Jadi tidak ada umrah pada bulan Rajab secara khusus. Jika nak tunai umrah sepanjang tahun, bila-bila pun boleh. Kalau nak secara khusus, dibawa ke bulan Ramadan. Tak jauh lah, Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan adalah bulan khusus untuk ibadat umrah. Sebab itu sebelum ni lah kan, dan yang akan datang ni pun kita dah dibenarkan, orang akan tumpu pada bulan Ramadan, berpusu pada bulan Ramadan. Suasana dia hampir menyerupai haji, walaupun tak sedahsyat haji kan, hampir menyerupai haji. Kenapa? Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW menyebut, fa innal umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan menyamai haji pertama, yang kedua bersama dengan aku. Dahlah menyerupai haji, menyerupai bersama dengan Nabi SAW. Jadi tak dibawa pada bulan Rajab, namun pada bulan Ramadan. Maka di situ kita faham bahawa pensyariatan bulan Rajab ini, bulan haram ini, bukan kerana Arab jahiliah, bukan kerana mereka, tidak, sesekali Allah Azza nak meneruskan atau Allah nak ganti bulan lain, itu hak Allah sepenuhnya. Jadi sebagai hamba, kita dengar dan taat. Allah nak bawa bulan lain, nak tentukan sekian, nak khususkan, itu adalah kerana Allah, bukan kerana kebiasaan, kerana nenek moyang kita buat, kita pun ikut, tidak. Semata-mata kerana Allah. Itu yang pertama dari sudut latar belakang sejarah sebelum kebangkitan. Adapun sudut yang kedua, setelah kebangkitan, bila baginda SAW dibangkitkan, maka di sana ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada baginda SAW berkaitan dengan bulan Rajab secara khusus. Contohnya, Rajab syahrullah, Syaban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis 3 serangkai. Namun hadis ni adalah hadis yang palsu, yang mawdu', walaupun yang sangat masyhur, tersebar luas dalam masyarakat kita. Adapun syahrullah, bulan Allah, secara umumnya semua bulan-bulan Allah. Tak ada ni bulan makhluk, yang ni bulan Allah, tak. Semua bulan Allah. Namun dengan khusus
penamaan bulan Allah ini hanya diberikan pada bulan Muharram. Kalau kata bulan Allah ni mana? Muharram, bulan Allah. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Syahrullahil Muharram, bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Maka hanya Muharram dapat nama bulan Allah. Seperti mana juga Baitullah, hanya Kaabah ni gelar Baitullah. Walaupun makna Baitullah rumah Allah, rumah Allah, tapi kita tak bolehlah sesuka hati kita panggil surau ini Baitullah. Tidak boleh, kerana nama tu dah diberikan khusus pada Kaabah. Begitulah Syahrullah ni, bulan Allah, hanya untuk Muharram, tidak pada bulan Rajab. Begitu juga penamaan yang lain, seperti di dalam syurga ada sungai namanya Rajab. Diberi minum pada siapa yang puasa pada bulan Rajab. Memang kita sedia maklum, dalam syurga ada sungai. Ini kita sedia maklum. Namun sungai itu apakah namanya? Siapakah yang layak untuk minum? Yang ni kita tak khususkan, melainkan yang memang dikhususkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Jadi nama apa? Nama Rajab, orang yang puasa akan minum. Orang yang puasa memang dahaga. Dahaga adalah satu yang sangat mencabar berbanding dengan lapar. Kalau kita tanya orang yang baru masuk Islam, mu'alaf baru masuk Islam, bila mereka puasa, apa yang paling mencabar? Dahaga. Haus lebih mencabar daripada lapar. Jadi bila ditahan haus, di dalam syurga kelak siapa yang puasa sudah tentu dapat minum daripada sungai-sungai syurga, ganjaran. Namun tidaklah secara khusus puasa Rajab, mana-mana puasa yang lain pun boleh. Jadi itu dari sudut penamaan nama-nama tertentu, sungai ataupun nama bulan. Begitu juga siapa yang memperingatkan masuknya Rajab. Malam ni telah masuk Rajab, siapa peringat, dia selamat daripada api neraka. Jadi dengan ayat siapa peringat ini, bulan-bulan lain pun sama juga macam tu. Dia macam copywriting, dia tukar saja hujungnya bulan. Siapa peringat masuk Syaban, siapa peringat masuk Ramadan, siapa peringat ni, kesemuanya adalah hadis yang palsu, hadis maudhu'. Siapa peringat untuk berpuasa pada bulan Rajab ini, juga hadis yang palsu. Kerana amalan tersebut terlalu mudah, ganjaran pula terlalu besar. Itu salah satu ciri hadis palsu. Walaupun ada hadis-hadis sahih, amalan yang sedikit mudah tapi ganjaran dia besar, ada, tapi kebanyakannya palsu. Jadi kita hati-hati kalau ganjaran itu sehingga menyaingi amalan-amalan yang terlalu besar seperti malam Lailatul Qadar. Ada hadis yang palsu menyebut siapa puasa bulan Rajab maka menyamai 1000 bulan. Dia dah mula bersaing dengan Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar ni bukan semua orang boleh dapat, sangat sukar. Jadi sekala 1000 bulan tu memang berbaloi lah, sesuailah dengan kesusahan nak dapat. Kalau mudah sampai dapat pula besar sangat, ada benda yang tak kena, satu yang pelik di situ lah. Begitu juga salat, selain pada puasa, salat, siapa salat dengan salat raghaib. Salat raghaib ini Imam Nawawi rahmatullahi alaih, imam besar mazhab kita Syafi'i, dan kitabnya syarah pada Sahih Muslim, dia sebut masyhur pada zaman dia, orang salat raghaib pada malam-malam Rajab dengan 12 rakaat. Dia seolah-olah macam qiyamul lail, macam tarawih begitulah, 12 rakaat. Malam pertama mereka dah mula, lebih ditekankan pada nisfu Rajab, separuh Rajab. Di Rajab pun dah ada nisfu, bukan saja Syaban, seawal Rajab. Malam-malam ini siapa yang menghidupkannya dengan 12 rakaat, maka dia akan dapat sekian-sekian. Ini kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, satu kesesatan yang nyata. Perkataan dia guna kesesatan yang nyata, agak keras. Sebagian ulama kadang keras sikit sebab dia nak menjaga kesucian, ketelinan agama ini. Di negara kita tak begitu masyhur 12 rakaat ni. Di negara-negara seperti Turki sangat masyhur. Baru ni kalau tuan-tuan tengok di page
page Turki kan, di Facebook sebagainya. Banyak gambar-gambar di masjid-masjid besar seperti Hagia Sophia, macam tarawih bulan Ramadan. Ramai orang di mereka qiyam pada malam-malam Rajab ni. Dia nama dengan nama Raghaib. Raghaib ni maksudnya pengharapan. Jadi solat yang merupakan satu pengharapan, satu doa, satu permintaan. Allah dia mengharapkan kita akan masuk bulan Ramadan seperti mana kita qiyam seawal Rajab ini. Jadi relevannya begitu. Namun ia datang pada hadis-hadis yang palsu dan seterusnya. Puasa, salat, siapa yang doa mustajab, siapa sedekah dia berlipat kali ganda dapat sekian dan sekian. Akhirnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam soal mazhab kita Syafi'i, dia ada kitab nama Tabyinul Ajab. Dia sebut satu kaedah, tidak ada walaupun satu pun tak ada hadis yang sahih tentang fadilat khusus pada bulan Rajab dengan nama Rajab, dengan khusus bulan Rajab. Tidak ada walaupun satu yang sahih. Mana ada banyak tapi tidak sahih lah. Satu pun tak ada yang sahih. Namun pada masa yang sama tidak bermakna kita tidak beramal. Amalan jalan macam biasa, bahkan berlipat kali ganda. Sebahagian orang tengok ada tak fadilat? Tak ada, tak mau buat. Tak sepatutnya seorang hamba semua benda dia cari fadilat. Ada ke tak ada, sebagai hamba kita buat semua. Jalan macam biasa, solat malam jalan macam biasa, qiyamul lail, baca Quran. Betul baca Quran, kita nak masuk Ramadan. Bukannya satu Ramadan kita baru belajar tajwid. Rajab ni belajar tajwid dah. Satu Ramadan kita dah mula untuk khatam. Mula baca laju sikit lah. Bukan baru nak start. Itu salah satu contoh kan. Jadi seawal Rajab sepatutnya dah mula melipat gali ganda keamalan kita. Wallahualam, tu sikit peringatan untuk kita semua sepenuh dengan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita berhati-hati dengan pelbagai riwayat yang disandarkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa yang sama janganlah kita meninggalkan amalan-amalan soleh. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada kuliah lalu kita berhenti hadis 112. Bab lewat di depan orang salat. InsyaAllah hari ini kita masuk hadis 113, masih dalam bab yang sama. Bi'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa asy-syaitanu. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan bahawa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat menghadap kepada sesuatu yang bisa membatasinya dari orang yang lewat, lantas ada orang yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah dia menolak dengan keras. Kalau orang yang lewat tersebut menolak, maka dia adalah syaitan. Baik, pertama kita lihat pada takhrij hadis ni, pakai sumber dan status hadis. Ia riwayat Al-Bukhari dalam kitab Salat, Muslim dalam kitab yang sama. Madai bagi kita riwayat kedua-duanya Bukhari dan Muslim. Dikira hadis yang sahih, bahkan pada tingkatan yang sangat sahih. Disepakati kesahihannya oleh kedua imam hadis ni. Baik, dilihat pada matan ataupun teks hadis. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ni sahabat Nabi yang masyhur. Kita lalu berulang kali pada kuliah yang lepas. Abu Sa'id kunyahnya, kunyah ataupun gelaran dia, nama dia Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Al-Khudri dari kabilah Khudrah, ini salah satu daripada kabilah di Madinah, cabang daripada Khazraj. So dia Khudri Al-Khazraji Al-Ansari daripada Amsar.
Di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, sahabat yang ketujuh, sudut banyaknya periwayatan hadis. Menuturkan bahawa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat menghadap pada sesuatu yang bisa membatasinya dari orang yang lewat. Kalau salah seorang daripada kamu, kita semua, salah seorang daripada kita ni salat, kemudian menghadap pada sesuatu, iaitulah sutra. Menghadap pada sesuatu yang dimaksudkan adalah sutra, yang mana ia boleh membatasinya daripada orang yang lewat, yang lalu, orang yang lalu di hadapan dia salat. Dan jika kita salat, kemudian kita dah bubuh sutra, jadi siapa saja yang lalu di sebalik sutra, di hadapan sutra itu, tidak ada lagi masalah, tak ada kaitan dah lagi dengan kita. Kita dah bubuh sutra dah, kita dah berusaha dah. Jadi sutra ini yang afdalnya lebih kurang seperti mana pelana, tempat duduk di belakang unta ataupun kuda, itu yang lebih afdal. Dan ke atas, seperti tombak, itu juga tiang yang pernah digunakan oleh Nabi SAW, suatu yang tinggi sedikit. Adapun jika kurang pada itu, maka ia juga sah. Minimumnya garisan, di mana kita yang sedia maklum hari ini, garisan-garisan saf itu telah memadai jika sebagai sutrah. Itu di sisi jumhur, majoriti para ulama. Tapi yang afdal itu lebih baiklah. Baik, lantas ada orang yang hendak lewat di depannya. Ada orang nak lalu di depan dia juga. Mana lalu di dalam kawasan sutrahnya. Sedangkan kita dah buh dah tanda. Dia ni jenis tak faham bahasa, bukan tak faham, dia dah nampak tanda, tapi tak faham bahasa. Nak juga lalu, kita dah bubuh dah tanda, faham-fahamlah di hadapan daripada sutra lah nak lalu. Tapi nak lalu juga di depannya, mana di antara dia dan juga sutra. Luar sutra tak ada isu dah, tapi di antara kita dengan sutra, maka hendaklah dia menolak dengan keras. Baik, hendaklah dia menolak dengan keras. Jadi menolak dengan keras maknanya menahannya. Dia nak lalu juga kena tahan. Jadi itulah tanggungjawab kita untuk menahannya. Kalau orang tersebut menolak juga, kalau dia menolak juga, maka falyuqatilhu. Ini penterjemah kita dia tak terjemah. Kalau orang tersebut menolak juga, lepas tu dia terus sambung. Dia terlepas satu perkataan. Falyuqatilhu, qatala maknanya memerangi. Qatala, kalau qatala bunuh, qatala memerangi. Bismillah. Hendaklah dia memeranginya. Jadi kalau kita terjemah memeranginya, tak basah-basah lah, tengah perang, tengah solat pun nak perang pula. Mungkin sebab tu penterjemah dia pun skip je lah perkataan ni. Dia terlupa ataupun dia memang skip. Hendaklah dia memeranginya. Jadi kita mungkin bahasa Melayu ni kita kena terjemah lain sikit lah. Hendaklah dia mungkin lebih bertegas dengannya. Mungkin kita boleh terjemah begitu. Mana yang qatala tu lebih kuat daripada dafa'a. Dafa'a tu dia tolak aja. Falyadfa'hu, hendaklah dia tolak orang tersebut. Kalau qatala makna lagi keras, lagi tegas daripada yang tadi. Hendaklah dia bertegas lagi dengan orang tersebut. Sebab qatala ini dia kena lihat pada konteks. Kadang kalau orang daripada barat, contohnya mereka ni Islamofobia, dan mereka pun bukan Arab. Jadi bila dia baca perkataan, kadang dia terjemah secara literal. Banyak perkataan-perkataan memerangi ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kalau dia terjemah literal, dia kira nak perang sajalah. Islam ni sentiasa memerangi. Tapi yang dimaksudkan itu sudah tentu dalam konteks yang berbeza, yang berlainan. Macam hari ni kita kata memerangi Aedes. Adakah makna kita perang? Memerangi Aedes yang sesuai lah. Bawa kita pun fogging tu,
mati je. Manusia apa semua tak terkesan, haiwan ke apa. Dia istilah diguna masih memerangi kan, memerangi Aedes, memerangi apa COVID. Bukan makna ya seperti mana perang yang lain, walaupun istilah dia perang juga kan. Memerangi dadah kan. Tak makna boleh tembak saja semua penagih dadah ataupun pengedar dadah. Ditangkap, dibicarakan dulu baru dijatuhkan hukuman. Bukannya pakai tembak macam tu saja. Kadang mereka ni tak memahami istilah macam perang, jihad. Mereka faham, dia kira nak tembak orang saja, bunuh orang, sembelih orang. Jadi dalam konteks ini, kalau kita terjemah memerangi, makna dia bertegas. Tegas itu lebih. Jadi bila kita tengah solat, tak adalah kita tumbuk orang, terajang orang tengah solat. Boleh menjejahkan solat kita pula. Yang sesuai lah. Kita tahan yang sesuai ketika mana sedang solat. Janganlah sampai boleh mencederakan orang pula. Gaduh nak lalu depan solat sampai cedera kawan tu. Tak adalah sampai begitu. Kita pun tak dapati dalam hadis adanya contoh seorang yang nak lalu di hadapan orang solat sampai cedera. Jadi tak ada contoh pun tu. Jadi yang dimasukkan sesuailah dengan suatu keadaan. Kita tengok mana yang sesuai. Sesuai. Jadi bila kita berlebihan, melampau, tak boleh sangat. Ataupun bermudah-mudahan biar saja orang lalu pun tak boleh juga. Jadi yang sesuai dengannya. Maka yang sesuai dengannya ni subjektif. Subjektif. Contohnya ada hadis-hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dia solat datang seekor kambing. Kambing tu nak lintas, nak cross tengah-tengah dia. Jadi apa Nabi buat? Nabi tak ada lah apa terajang kambing tu. Nabi pun jalan ke depan. Dia langkah-langkah ke depan, kambing tu cross ke belakang dia. So kita tengah solat, kita boleh langkah pergi saf yang hadapan. Maka kambing tu lalu saf belakang dia. Taklah lalu di hadapan orang solat. Tu salah satu caranya. Jadi kita tengok keadaan, contohnya macam kanak-kanak. Ada kanak-kanak nak lalu. Kanak-kanak dia tak dapat berfikir dengan baik. Dia boleh fikir, tapi tak seperti mana orang dewasa. Dia bukan mumayyiz. Jadi tengok budak-budak nak lalu, kita pun langkah ke depan, dia lalu belakang kita. Selesai masalah. Tak payah bergaduh dengan budak-budak. Budak-budak bagi dia lalu saja. Gaduh dengan kambing, kambing nak lalu, bagi kambing lalu belakang. Kita sendiri jalan. Ataupun kadang manusia pun, kita ni kata kita solat depan pintu. Kita solat depan pintu bukan sengaja. Mungkin itulah ruang yang ada kosong. Kita ni kalut-kalut lewat masbuk, masuk-masuk betul-betul depan pintu. Kita pun solat depan pintu. Habis solat, depan pintu orang dah habis solat, orang lain nak keluar. Kita ni duduk depan pintu. Jadi kita pun langkah pergi sah depan. Sah depan tu mungkin orang dah habis, dah selesai. Kita pergi sah depan, orang lain boleh lalu kat belakang. Jadi kita jangan duk pergi halang orang nak keluar. Pintu ada situ saja, nak keluar payah, dia nak pergi cari pintu lain. Kita mengalah. Itu lebih mudah bagi kita. Salah satu daripada contoh. Jadi kita bila baca satu hadis, mungkin kita kata hendaklah dia bertegas dengan orang tersebut. Tapi tegas itu mestilah dengan hikmah, dengan ilmu. Bukannya sembrono dengan nafsu, dengan sangkaan, ataupun nak bagi senap hati kita saja, nak gaduh dengan orang. Kita kena melihat pada keseluruhan. Contoh-contoh yang lain yang ada. Haiwan seperti kucing kan. Kadang kucing datang, dia nak ganggu kita salat kan, kita pergi gerak ke tempat yang lain. So dia mungkin nak lalu ke belakang saja. So ini salah satu ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan dia lebih tinggi. Walaupun dia juga seorang yang marah, dia juga marah. Dia khutbah sehingga merah padam mukanya. Dia marah apabila sesuatu yang mungkar, satu berkaitan dengan syirik, dia marah. Tapi itu bukan kebiasaan dia. Kebanyakan keadaan dia adalah ihsan, lemah lembut, berkasih sayang. Ini setengah keadaan saja seperti itu. Jika keadaan itu perlu, jika tak ada keperluan, maka beralah itu lebih baik. Kata Nabi SAW, maka dia adalah syaitan. Kalau orang itu kita dah halang, lalu juga, maka orang itu adalah syaitan.
Baik, apakah maksud dia syaitan dalam Fathul Bari syarah pada Sahih Al-Bukhari? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam besar mazhab kita Syafi'i, dia sebut maksudnya perbuatan itulah perbuatan syaitan. Perbuatan itu perbuatan syaitan. Mana maksudnya perbuatan itu adalah amalan syaitan. Apabila suatu perbuatan, satu amalan disandar pada syaitan, maka ia tercela, ia buruk, ia kabair, dosa besar. Di siapa yang lalu di hadapan orang solat, dia dosa yang besar. Bukannya remeh kecil, ya, amalan syaitan, perbuatan syaitan. Kalau nisbah dari syaitan, benda tu kabair, benda besar, dosa yang besar, kena bertaubat daripadanya. Jadi dengan bermudah-mudahan sesuka hati kita lintas di hadapan orang salat. Baik, kerana dia menolak atau akan menimbulkan kacauan bagi orang yang solat. Kenapa dia akan menolak? Bila orang solat tu tahan, dia langgar juga, dia akan tolak orang yang solat. Jadi orang yang tengah solat ditolak, ataupun dia mengganggu khusyuknya orang solat tersebut. Jadi perbuatan syaitan ni dia akan ganggu orang daripada khusyuk. Apa saja yang mengganggu ke arah khusyuk orang solat, menyerupai perbuatan syaitan. Antaranya lintas di hadapan orang salat, mengganggu orang daripada khusyuk. Selain daripada itu pun, segala yang menyerupai gangguan, maka ia boleh masuk, walaupun ia tak seberat yang ni, tak dahsyat seberat yang ni. Sebab tak seberat yang ni, macam kadang handphone kan, handphone kita silent, sebelum nak solat silent siap-siap. Kadang kita terlepas pandang, tak apa, terlepas pandang bunyi saja kita pun cancel, tekan. Jangan biar. Kadang setengah orang biar. Ada sebahagian tu handphone bila solat, handphone bubuh atas lantai. Jadi bila dia duduk tengah berdiri nak tutup macam mana? Handphone duduk kat lantai, takkan nak pergi turun tutup, naik balik. Jadi bila dah bubuh atas lantai, duduk bunyi ya, bunyi macam-macam muzik. Orang dengar kadang muzik sedap juga, jadi dia pun dah lupa, mengganggu dia. Ada benda ni gangguan. Jadi handphone kita apa semua silent siap-siap. Kalau terlupa ke apa, bubuh dekat poket kita yang mudah kita capai. Bila bunyi saja kita boleh tutup, siap-siap. Jadi khusyuk pada Allah bukan makna kita sibuk dengan handphone. Tidak. Handphone tu hak manusia kan. Bukan sibuk dengan hak manusia, sibuk dengan hak Allah. Apa hak Allah untuk kita khusyuk kepadanya. Jadi kita kena segera tutup. Kadang ada orang, sebahagian orang menganggap handphone bunyi pergi kat dia, yang penting kita solat dulu, habis solat nanti baru kita pergi tengok balik handphone. Dia kena tutup. Sebab tu hadis-hadis yang kita dah lalu sebelum ni, hadis tentang makanan terhidang. Kalau makanan dah hidang, kena jamah dulu supaya hilang keinginan, nafsu tu dah hilang, baru kita salat. Maka salat khusyuk. Bukan makna makan lebih afdal, khusyuk itu menyebabkan makan lebih afdal. Itu juga qadha hajat. Qadha hajat apabila kita ni nak terkencing, nak buang air besar, buang dulu, lepas tu baru salat. Bukan makna buang itu lebih afdal, khusyuk itu lebih afdal. Itu juga hadis-hadis tentang mengantuk, yang Nabi SAW sebut, hadis dalam Sunan Nasa'i. Ada hadis Nabi sebut orang yang sedang solat, jika dia mengantuk, hendaklah dia berhenti. Nabi perintah dia berhenti solat, pergi hilang mengantuk tu, baru dia datang solat. Bukan makna mengantuk tu lebih penting, tetapi khusyuk ketika solat itu lebih penting, lebih utama. Inilah yang kita fahami khusyuk dalam masalah ni. Baik. Jadi perbuatan tu perbuatan syaitan. Itu yang zahirlah. Dia manusia biasa, tapi kita kata dia perangai macam syaitan. Manusia menyerupai syaitan. Tapi boleh juga difahami yang kedua, syaitan boleh menyerupai manusia. Akidah kita Ahlussunnah, boleh tak syaitan menyerupai manusia? Boleh. Dia boleh menjelma menjadi manusia. Syaitan, malaikat, jin, semuanya boleh menyerupai manusia. Cumanya
pada zaman kita ini, kita tidak ada satu petunjuk. Adakah benar dia itulah syaitan, dia malaikat, dia jin? Kita tak ada petunjuk. Sebab zaman Nabi SAW lain. Nabi boleh beritahu itu malaikat. Macam Jibril datang menyerupai lelaki berjubah putih. Dah habis Nabi akan beritahu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Jibril. Mana malaikat dia boleh berubah jadi manusia. Dia jadi rupa manusia. Tapi Nabi yang beritahu. Kalau kita, macam mana kita nak tahu itu malaikat, ini malaikat? Kita takkan tahu sebab kita manusia biasa, kita tak ada petunjuk. Begitu jugalah jin. Jin juga boleh menjadi manusia, menyerupai manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah dalam satu hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad, lepas hadis-hadis ni jarang ya diriwayatkan, tapi ada dia melihat jin menyerupai seperti mana orang Afrika pada zaman itu lah kan, menyerupai macam orang Afrika, jin-jin. Nabi SAW pun pergi bertemu dengan mereka. Nabi pergi mengajar kan Islam kepada mereka. Jadi jin boleh jadi manusia juga. Jin manusia ada. Syaitan pun begitu. Syaitan seperti hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari tentang ayat kursi. Ayat kursi. Jadi syaitan tu menyerupai manusia. Dia pergi mencuri di kebun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tangkap. Dia pun ajar bagaimana nak selamat pada syaitan, baca ayat kursi. Abu Hurairah pun lepaskan dia. Satu itu tebusan lah untuk dia lepaskan. Abu Hurairah pergi cerita pada Nabi SAW. Nabi sebut betul, itulah syaitan. Itu sendirilah syaitan. Abu Hurairah tak tahu itu syaitan. Dia ingat manusia. Dia ingat manusia biasa, pencuri biasa. Rupanya syaitan. Tapi yang boleh pastikan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata yang duk lintas orang solat ini, mungkin dia syaitan menyerupai manusia. Tapi kalau kita kenal dia kan, dia ni memang orang surau, memang orang taman, jangan tuduh syaitan pula. Kalau kita tak kenal kan, tak pernah nampak orang ni, tiba-tiba dia ada. Ini pertama kali jumpa, mungkinlah syaitan menyerupai manusia. Tapi kawan-kawan kita takkanlah dia syaitan, dia kawan kita. Jadi jangan tuduh dia syaitan pula. Tapi apa yang pentinglah, itulah sifat itu menyerupai sifat syaitan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk hadis seterusnya, hadis 114, masih lambat yang sama. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'd as-saff fanazaltu faarsaltu al-atana tarta'u wa dakhaltu fi as-saff falam yunkir dhalika alayya ahadun. Maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, aku datang dengan mengendarai keldai betina dan saat itu aku hampir baligh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Aku pun lewat di depan sebahagian saf, iaitulah saf salat, lantas aku turun dan ku lepas keledaiku agar merumput. Setelah itu aku masuk dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, kitab berkaitan dengan ilmu. Madai berkata riwayat Al-Bukhari dikira sebagai hadis yang sahih. Baik, terlihat pada matan ataupun teks hadis, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, ini Ibnu Abbas sahabat Nabi yang masyhur, antara yang terbanyak meriwayatkan hadis. Aku datang dengan mengendarai keldai betina dan saat itu aku hampir baligh. Maksudnya dia naik keldai betina dan dia ketika itu hampir baligh. Keldai ini juga antara yang disebut oleh hadis-hadis yang sahih, bahawa keldai apabila ia lalu di hadapan orang salat, ia boleh menjejaskan salat. Boleh menjejaskan salat.
Jadi para ulama faham jejas itu bukan makna dia boleh membatalkan solat. Dia sekadar mengganggu orang solat. Mana orang rasa tak apa nak khusyuk apabila ada keldai lalu, kerana keldai ni dia ada bunyi. Dia bunyi bunyi kuat. Maka ia serba sedikit mengganggu orang solat. Namun ia tidak sampai boleh menjejaskan solat seorang itu secara keseluruhan. Ada hadis-hadis yang sama juga menceritakan tentang wanita yang baligh lalu di hadapan orang solat, keldai lalu di hadapan orang solat, anjing hitam lalu di hadapan orang solat. Jadi ini antara contoh-contoh yang sebutlah hadis boleh menjejaskan solat. Kenapa? Sebab wanita bila dia lalu depan orang solat, ia boleh menjejaskan khusyuk. Kan, wanita baligh, budak-budak tak apa. Tapi kalau bukan budak-budak, yang ni kalau cantik, kalau ia tidak menutup aurat dengan sempurna, kalau dia wangi, ataupun kalau dia memang saja duk kacau orang, dia ada bunyi kan, bunyi-bunyi rantai, bunyi gelang, ataupun dia sendiri duk panggil ke, bagi salam ke, bagi isyarat ke, kenyit mata ke. Jadi semua ni boleh menjejaskan solat. Anjing hitam, kerana kata Nabi SAW, anjing itu adalah syaitan. Jadi syaitan boleh menyerupai anjing hitam juga, mengganggu orang salat. Namun gangguan disebut dari sudut khusyuk, dari sudut ganjaran pahala, taklah sampai membatalkan salat. Jadi seperti mana kes ini, adanya keldai betina lalu di hadapan, ia tidaklah sampai menjejaskan salat. Dan yang lebih penting, apabila adanya imam itu adalah sutrah, maka apabila dia lalu, sutrah itu dah memadai. Allah Ta'ala alam. Ya, sejadah adakah boleh sebagai sutrah? Wallahu a'lam, zahirnya boleh sebagai sutrah, kerana jumhur meletakkan syarat ia garisan. Jadi sejadah ia menyerupai garisan. Seperti zaman dulu pun kita tak ada saf macam ni kan. So ia dah memadai insya-Allah. Dahlah kan. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu tazkirah kuliah kita pada malam ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.